Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar semua. Cikgu harap pelajar sentiasa berada dalam keadaan sihat dan selamat. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan pembelajaran sejarah KSSM tingkatan 2 pada bab 9 iaitu Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Perhatikan di penjuru sebelah kanan atas. Pada bab ini terdapat dua perincian iaitu 9.1 dan 9.2. 9.1 melibatkan warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis, manakala perincian yang kedua adalah keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, ada baiknya cikgu mengharapkan pelajar menyediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu dan boleh digunakan sebagai rujukan di masa yang akan datang. Baiklah, kita mulakan sekarang. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada bab 9 ini, sekarang kita teliti dulu objektif bagi mata pelajaran ataupun objektif bagi bab 9 ini iaitu warisan. Pertama, menjelaskan warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis hingga ke hari ini, menghuraikan keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan, memahami kronologi warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis yang masih kekal hingga ke hari ini, meneroka bukti warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis yang masih kekal hingga ke hari ini, membuat interpretasi keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan, membuat imajinasi keunikan warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis serta adat dan pemerintahan Negeri Sembilan, dan yang terakhir adalah membuat rasionalisasi kepentingan menghargai warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis serta keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Manakala elemen kewarganegaraan dan nilai sivik pula yang pertama, menghuraikan kepentingan menghargai warisan negeri Melayu, dan yang kedua, merumuskan iktibar yang diperolehi daripada kelangsungan negeri-negeri Melayu. 9.1 kita tinjau warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Pertama, pastikan melihat papan tanda di atas. Kelangsungan kewujudan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis hingga kini turut diiringi dengan kegemilangannya mengharungi pelbagai cabaran. Kemegahan dan kegemilangan kerajaan ini dapat dilihat menerusi warisan aspek sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, persuratan dan kesenian. Nanti kita akan lihat keempat-empat kerajaan ini iaitu Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan daripada aspek pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, persuratan dan kesenian. Manakala sistem pentadbiran dan pemerintahan Negeri Sembilan kita akan lihat pada perincian yang kedua. A. Sistem pemerintahan beraja. Institusi beraja merupakan warisan yang kekal hingga ke hari ini. Warisan ini diperkembangkan menerusi pewujudan institusi raja, iaitu raja berperlembagaan apabila negara kita mencapai kemerdekaan. Pertama, kita tinjau daripada segi gelaran.
Kerajaan Kedah dan Kelantan, juga kerajaan-kerajaan negeri yang lain kecuali Perlis, menggunakan gelaran Sultan. Manakala kerajaan Perlis ataupun Raja Perlis menggunakan gelaran Raja. Pelajar perlu faham bahawa ada perbezaan penggunaan perkataan ataupun panggilan kepada ketua setiap kerajaan negeri. Contohnya, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu kecuali Perlis menggunakan gelaran Sultan, manakala negeri Perlis, rajanya menggunakan ataupun pemerintahnya menggunakan gelaran Raja. Manakala bagi negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah, mereka menggunakan istilah TYT ataupun Tuan Yang Terutama. Ini pelajar kena faham, ya. Yang kedua, kita tengok sistem pewarisan takhta. Pelantikan putera Sultan akan menggantikan ayahandanya sebagai raja setelah berlakunya kemangkatan ataupun kematian seseorang raja ataupun sultan. Jurai keturunan pemerintah berasaskan kepada pengasas. Contohnya seperti di Negeri Sembilan. Lalu kita boleh katakan kerana kita sudah belajar di tingkatan 1 sistem kerajaan Yunani, iaitu sistem yang diamalkan oleh kita ini bercorak autokrasi. Okay, tentu pelajar sudah faham apa yang difahami dengan maksud autokrasi, iaitu sistem pemerintahan daripada raja kepada anaknya. Kita tinjau struktur pentadbiran beraja negeri-negeri Melayu yang sinonim dan seakan-akan mempunyai persamaan juga dengan tamadun-tamadun awal dunia yang pelajar telah belajar pada tingkatan 1 seperti tamadun Mesir Purba dan juga tamadun Mesopotamia. Perhatikan, di puncak kuasa ataupun kuasa tertinggi dalam sesebuah pemerintahan adalah sultan ataupun raja. Baginda dibantu oleh pembesar negeri. Dan kalau kita lihat dalam kes Kesultanan Melayu Melaka, pembesar negeri ini ada 4, iaitu Bendahara, Temenggung Laksmana dan Penghulu Bendahari. Lalu pembesar negeri ini mempunyai konsep yang sama serta peranannya adalah sama dengan apa yang diguna pakai oleh Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, pembesar daerah dan jajahan, dan lapisan golongan pemerintah yang terbawah adalah penghulu ataupun penggawa dan diikuti dengan penghulu ataupun ketua kampung yang mentadbir mukim ataupun kampung. B, kita tinjau aspek adat istiadat. Perhatikan papatanda di atas. Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis mempunyai budaya serumpun yang mewujudkan persamaan warisan adat istiadat diraja. Negeri Sembilan agak berbeza dengan sistemnya yang tersendiri. Warisan ini meliputi aspek keputeraan, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan darjah kebesaran dan pemakaman pemerintah serta muzik diraja. Nanti kita akan teliti, ya. Alat-alat kebesaran diraja turut diwarisi dan digunakan dalam setiap adat istiadat kesultanan sehingga ke hari ini. Contohnya, pertama kita lihat majlis pemasyuran. Majlis pemasyuran bermaksud majlis pengisytiharan. Majlis pemasyuran pengganti sultan atau raja disempurnakan sebelum jenazah sultan dimakamkan.
Maksud dimakamkan itu sebelum seseorang sultan yang mangkat itu dikebumikan. Lalu istilah bagi sultan adalah makam. Ini pelajar kena faham. Adat istiadat pertabalan pemerintah bertujuan untuk mengabsahkan. Mengabsahkan di sini bermaksud mengesahkan. Okey, mengabsahkan kedaulatan sultan ataupun raja di samping memaklumi kepada rakyat agar rakyat faham siapa yang akan menggantikan institusi kesultanan, lalu dibuat pemasyuran dan istiadat pertabalan. Pembacaan watikah pertabalan oleh sultan ataupun raja yang ditabalkan serta disusuli pengucupan keris kuasa. Keris kuasa adalah lambang bagi Kesultanan Melayu yang berada di atas singgasananya. Menteri Besar mengetuai seruan Daulat Tuanku. Contoh pemasyuran Sultan Selangor sebagai Sultan yang memerintah negeri Selangor dan jajahan takluknya. Pembacaan pemasyuran oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, baginda akan mengucup keris kuasa. Perincian yang seterusnya adalah penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Perhatikan yang di atas, penganugerahan bintang dan darjah kebesaran melambangkan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Penganugerahan disempurnakan bersempena dengan hari sambutan keputeraan pemerintah. Maksud hari keputeraan ini adalah hari lantikan seseorang sultan sebagai pemerintah yang rasmi. Darjah kebesaran yang dianugerahkan sebagai pengiktirafan kepada sultan atau raja, kerabat diraja dan rakyat yang berjasa kepada sesebuah kerajaan ataupun sesebuah negeri. Penganugerahan darjah kebesaran oleh sultan ataupun raja merupakan warisan yang kekal hingga ke hari ini. Perhatikan anugerah yang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Anugerah, contoh pingat, darjah kebesaran dan pemakaian pingat. Dalam sistem protokol, pemakaian pingat oleh penerima anugerah pingat. Sekarang pelajar saksikan sistem perundangan. Sistem perundangan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis diperkemaskan dengan pelaksanaan undang-undang yang teratur. Tujuan diperkenalkan sistem perundangan: pertama, melancarkan pentadbiran; kedua, bagi menjamin keadilan kepada rakyat; dan yang ketiga, bertujuan untuk memakmurkan serta mengamankan pentadbiran negeri. Sekarang kita tinjau Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kelantan, Kedah dan Perlis. Ciri-cirinya yang pertama, pengganti pemerintah mestilah lelaki, berketurunan raja, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Manakala peranan sultan ataupun raja sebagai ketua kerajaan negeri dan juga ketua agama Islam. Daripada segi tanggungjawab sultan ataupun raja, baginda berhak memilih menteri besar. Larangan kepada sultan ataupun raja, menteri dan jemaah menteri ialah menyerahkan negeri ataupun kerajaan kepada pihak yang lain.
Ciri-ciri seterusnya, Badan Penasihat Sultan atau Raja yang terdiri daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri akan membantu Sultan atau Raja dalam mentadbir negeri dan rakyat. Majlis ini diketuai oleh Menteri Besar sebagai Yang di-Pertua. Ciri seterusnya dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri ini ialah hak rakyat dalam pentadbiran. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, semua warga negara berumur 21 tahun atau lebih yang tinggal di dalam negeri layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun bertanding di dalam pilihan raya. Contoh Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis. Undang-Undang Islam Kerajaan Kedah dan Kelantan. Pertama, kita lihat Kerajaan Kedah. Kerajaan Kedah memperkenalkan enakmen zakat. Enakmen ini untuk pemahaman pelajar adalah undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Enakmen ini diurus menerusi penubuhan sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. Manakala di Kelantan dipanggil Enakmen Kanun Jenayah Syariah. Kelantan memperkenalkan enakmen dan perkeliling berkaitan dengan Undang-Undang Jenayah Islam. Kelantan juga memperkenalkan pemakaian cara Islam dalam kehidupan rakyat. Pada abad yang ke-19, hukum maksiat di Kelantan diperkenalkan iaitu melarang perbuatan laga lembu dan persembahan menora. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam bagi negeri Kedah. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam bagi negeri Kelantan. Di Persuratan. Pertama, kita tinjau karya persuratan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis yang bernilai telah diwarisi dan kekal hingga ke hari ini. Karya yang dihasilkan menjadi rujukan utama berkaitan kewujudan kerajaan negeri ketiga-tiga negeri ini. Contoh karya persuratan Kerajaan Kedah ialah Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Hikayat Merung Mahawangsa, Salasilah ataupun Tarikh Kerajaan Kedah. Ini menunjukkan maksudnya sejarah, sejarah Kerajaan Kedah serta syair Sultan Maulana. Sekarang kita teliti hasil penulisan yang pertama adalah Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ditulis oleh Muhammad Hassan bin Qurani Muhammad Arsyad pada tahun 1927. Al-Tarikh ini mengisahkan sejarah Istana Kedah dan pentadbiran di Perlis. Al-Tarikh ini juga mengisahkan pengasasan Kerajaan Kedah serta mencatatkan senarai pemerintah, pembukaan ibu kota, alat kebesaran diraja Kedah iaitu Nobat dan pengislaman pemerintah Kerajaan Kedah seperti Sultan ataupun Raja Merung Mahawangsa yang kemudiannya menukar nama kepada Sultan Muzaffar Shah. Penulisan yang kedua yang cukup terkenal adalah Hikayat Merung Mahawangsa. Dihasilkan sekitar tahun 1821, mengisahkan pengasasan Kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman pemerintah Kedah. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan penulisnya Muhammad Hassan Qurani
Karya penulisan yang kedua adalah Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah, ditulis oleh Wang Yahya bin Wan Muhammad Taib pada tahun 1911, mencatatkan jurai pemerintah Kerajaan Kedah secara kronologi ataupun urutan masa dari tahun 630 Masihi hingga ke tahun 1911, memaparkan perkembangan ekonomi Kedah serta mencatatkan pentadbiran Kerajaan Kedah menerusi pembahagian daerah-daerah. Seterusnya, syair Sultan Maulana dihasilkan pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II 1804-1845, mengisahkan perang tentera Kedah dipersembahkan dalam bentuk syair. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Karya Persuratan Kelantan. Karya yang pertama yang akan kita tinjau adalah Hikayat Seri Kelantan, dihasilkan pada tahun 1914, dan hikayat ini pelajar boleh lihat di sebelah kiri, mengisahkan pemerintahan Kerajaan Kelantan pada zaman Cik Siti Wang Kembang dan puterinya, iaitu Puteri Saadung serta suami kepada Puteri Saadung iaitu Raja Abdullah hingga tahun 1900. Manakala penulisan yang kedua adalah Detik-Detik Sejarah Kelantan, ditulis oleh Saad Syukri bin Haji Muda pada tahun 1971. Mengisahkan sejarah pengasasan Kerajaan Kelantan. Detik-detik sejarah Kelantan ini juga mencatatkan peristiwa penting setiap pemerintah Kelantan. Bukunya ataupun penulisannya ada di sebelah kiri itu. Cik Siti Wang Kembang. Ilustrasi wang yang digunakan semasa zaman Cik Siti Wang Kembang. Seterusnya kita lihat sejarah Kerajaan Perlis 1841 hingga 1957, dan tidak banyak penulisan berkenaan dengan Kerajaan Perlis kerana Kerajaan Perlis merupakan sebuah kerajaan yang baru dibentuk. Kita tinjau pula aspek kesenian. Warisan kesenian merupakan identiti yang unik bagi Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Antara warisan kesenian kerajaan-kerajaan ini termasuklah: pertama, seni pertukangan dan barang perhiasan. Yang kedua, seni ukir. Ketiga, seni bena. Yang keempat, seni kraftangan, dan seterusnya seni persembahan dan seni silat. Nanti kita akan tengok setiap perincian dalam kesenian ini. Perincian kesenian yang pertama yang akan kita tinjau adalah seni bena. Perhatikan, seni bena istana beserta dengan hiasan ukiran daripada kayu yang berkualiti tinggi. Binaan rumah Melayu yang unik mempunyai tebar layar berbentuk V terbalik, dihiasi dengan ukiran yang bermotif alam. Banyak tiang rumah diperbuat daripada hasil hutan tempatan yang tahan dengan perubahan cuaca, contohnya kayu cengal dan kayu meranti. Seni ukir yang bermotif haiwan dalam karya telah diganti dengan motif alam agar bersesuaian dengan amalan Islam. Seni ukir ini telah kekal sebagai hiasan pada istana, bangunan seperti masjid dan juga rumah kediaman. Ini puncak ataupun rabung ataupun perabung rumah orang-orang Melayu. Seni bena rumah Melayu.
Seni pertukangan dan barang hiasan. Kreativiti masyarakat tempatan terselah dengan penghasilan pertukangan perhiasan daripada emas dan perak. Pertukangan senjata tradisional seperti keris berkembang pesat di Kelantan. Malah, Kelantan terkenal dengan pengukiran barangan daripada hias emas dan juga perak melalui istilah tukang-tukang emas. Seterusnya kita tengok seni kraft tangan. Kreativiti masyarakat tempatan terpapar dengan hasil kraft tangan seperti anyaman tikar dan juga bakul daripada rotan. Masyarakat Kelantan mahir menghasilkan wau dan juga mencetak kesenian batik. Aspek seterusnya adalah seni persembahan. Seni persembahan merupakan warisan yang unik pada setiap kerajaan iaitu Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Awam batil contohnya merupakan satu watak penglip udara yang terkenal di Perlis dan Kedah. Wayang kulit yang terkenal di Kelantan merupakan warisan kebangsaan di bawah kategori warisan tidak ketara. Manakala persembahan Mek Mulung ialah teater tradisional negeri Kedah yang terkenal dan kekal hingga ke hari ini. Seni silat. Kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan juga mempertahankan diri. Kini, seni silat dipersembahkan dalam sesuatu majlis, contohnya dalam acara perkahwinan dan persandingan, serta menjadi acara pertandingan pada peringkat kebangsaan dan sekarang merupakan pertandingan pada peringkat Sukan Asia dan juga Sukan SEA.